Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita dimulakan dengan Sarawak merekodkan jumlah kes kematian dan kadar kebolehjangkitan RO yang terendah di Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Sim Kuhian berkata, walau bagaimanapun rakyat diminta untuk terus sentiasa peka dan menjalankan tanggungjawab agar wabak COVID-19 ini tidak terus menular dan membahayakan nyawa mereka. Beliau berkata demikian menerusi satu hantaran Facebook yang dimuat naik pada Rabu selepas menghadiri mesyuarat secara maya bersama Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, juga Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas. Sementara itu, pada hantaran di Facebook yang sama juga, Datuk Seri Dr. Sim menambah, Sarawak juga mempunyai jumlah penerima vaksin COVID-19 yang paling tinggi di negara ini. Jelas beliau, sebanyak 91.7% orang dewasa yang layak telah menerima dos pertama dan dos kedua, manakala 87.9% remaja yang layak telah menerima setakat ini. Jelas Datuk Seri Dr. Sim, untuk Oktober 2021 hingga Januari 2022, seramai 1.8 juta orang dewasa di Sarawak layak menerima dos penggalak, tetapi hanya 74.2% tampil dengan 468,904 lagi belum menerima dos penggalak mereka. Manakala hanya 59.3% daripada orang dewasa yang layak berumur 18 hingga 29 tahun telah menerima dos penggalak mereka. Seterusnya, kepesatan penduduk di kawasan Desa Senadin telah menyebabkan klinik kesihatan Tudan tidak mampu menampung jumlah pesakit yang begitu ramai. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, menaik taraf klinik komuniti itu akan meningkatkan mutu dan perkhidmatan yang lebih komprehensif kepada lebih 9,000 penduduk di Desa Senadin. Inilah satu kawasan yang memang memerlukan perkhidmatan kesihatan. Ini adalah sebab kemudahan yang sedia ada di Tudan, klinik kesihatan Tudan, memanglah tidak memadai pada masa ini kerana klinik itu mengikut apa yang dirancangkan hanya untuk 600 pesakit outpatient, pesakit luar sehari. Tetapi sekarang mengikut data yang kita terima, dalam sehari kurang lebih kadang-kadang hingga 800 orang. Ya, jadi inilah menyebabkan kesesakan di Poliklinik Tudan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan tapak klinik kesihatan Senadin baharu pada Khamis. Jelas Datuk Seri yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin, klinik komuniti yang dinaik taraf ini akan menyediakan perkhidmatan seperti rawatan biasa, rawatan ibu dan anak, mempunyai makmal darah, pergigian dan juga menempatkan doktor bagi merawat pesakit. Jadi di klinik sini kita akan ada perkhidmatan untuk rawatan outpatient yang biasalah, dan akan mengadakan doktor di sini, dan juga kita akan juga mengadakan klinik ibu dan kanak-kanak, dan juga satu makmal darah. Inilah, dan juga kita mencadangkan supaya perkhidmatan pergigian juga akan diadakan di sebelah sini. Projek naik taraf klinik komuniti itu sedang dilaksanakan dan dijangka siap sepenuhnya dalam jangka masa 3 bulan. Berita berikutnya, Menteri Muda Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM30,000 kepada Jawatankuasa Pembangunan Pendidikan Layar LEDC pada Rabu sebagai dana pelaksanaan aktiviti tahunan. Beliau hadir bagi menyempurnakan majlis penutupan program Sinar Mutiara Sekolah Menengah Kebangsaan SMK St. Augustine semesta sekaligus melancarkan program pecutan suntikan cerah 064 di Dewan Seri Jabu SMK St. Augustine Betong. Dalam pada itu, Datuk Gerard yang juga adun layar sempat menasihati dan memberikan kata-kata semangat kepada pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM walaupun sesi pembelajaran bersemuka telah banyak terganggu dan terjejas akibat pandemik COVID-19. Laban kita bisik perubahan dalam dunia pada masa ini.
Dan kita perlu mengatasi ini semua cabaran. Betul tak? Peperiksaan SPM juga cabaran. Betul? Mengapa ada cabaran? Karena itu akan memberi keputusan kepada adik-adik sekalian untuk mengetahui dan juga untuk menghadapi masa depan. Apa hala tuju? So, peperiksaan berengkah 2 bulan. Habis 28 bulan. 28 bulan saya mengharapkan sebagai birthday wish saya, semua kita cemerlang megang keputusan SPM saudara. Beliau dalam peritu berharap para pelajar dapat memanfaatkan penggunaan kemudahan tersebut untuk mendapatkan maklumat memandangkan era kini lebih tertumpu kepada ekonomi digital di mana pelbagai peluang boleh didapati seperti penganalisis data, pakar statistik, penggiat kandungan kreatif, penghasilan aplikasi dan lain-lain. Datuk Jera juga mengingatkan para pelajar untuk menanamkan cita-cita masing-masing dan giat dalam melaksanakan usaha untuk mencapainya bagi meneruskan kesinambungan masa depan Sarawak yang secara tidak langsung bakal mencorakkan hala tuju negeri ini pada masa akan datang. Berita di Samarahan. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Rubiah Wang telah menyempurnakan simbolik Majlis Penyerahan Baucer Bantuan Persekolahan di Dewan Suara Kota Samarahan pada Rabu. Beliau memberitahu setiap penerima bantuan menerima baucer RM100 melibatkan 600 murid dari 39 buah sekolah rendah di kawasan tersebut. Jelasnya bantuan persekolahan tersebut merupakan salah satu usaha untuk membantu meringankan beban ibu bapa yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Dan apa yang penting dengan adanya baucer ini dapat memberi dapat mengurangkan beban ibu bapa untuk memberi persiapan sebegini kepada anak-anak. Biasanya harapan kita bila awal tahun buka sekolah, semua mengharapkan kemudahan-kemudahan ini dapat disediakan sebaiknya untuk anak-anak masing-masing lah. Jadi berdasarkan senario pada masa itu pandemik COVID-19, orang kata potensi ataupun kemampuan ibu bapa agak terhad memandangkan pandemik telah menyebabkan ekonomi masyarakat setempat terjejas. Begitu juga dengan kehidupan rakyat di sekitar juga terbeban, dan ini merupakan fokus utama kita lah untuk membantu mereka meringankan beban mereka dan juga memberi sedikit keselesaan. Rubiah berharap ibu bapa dapat menggunakan baucer bantuan tersebut dengan sebaiknya bagi memberikan keselesaan untuk anak mereka menghadapi sesi persekolahan yang dibuka semula baru-baru ini. Berita diteruskan dengan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Khamis telah meluluskan garis panduan prosedur operasi standard SOP sambutan Tahun Baru Cina yang disediakan Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unit 4. SOP tersebut boleh didapati di laman sesawang berikut. Selain itu, JPBN Sarawak turut bersetuju untuk menambah kekerapan penerbangan dari Semenanjung Malaysia dan Sabah ke Sarawak dari 307 penerbangan seminggu ke 562 seminggu bermula Jumaat 14 Januari 2022. Sehubungan dengan itu, maklumat mengenai jumlah kekerapan penerbangan boleh didapati di laman sesawang Kementerian Pengangkutan Sarawak seperti yang tertera. Dalam kenyataan sama, JPBN Sarawak juga memaklumkan terdapat 18 kes positif baru COVID-19 telah dikesan di 10 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah keseluruhan kes setakat ini sebanyak 252,568. Daripada jumlah itu, terdapat 3 kes kategori 1, 12 kes dalam kategori 2, 2 kes kategori 4 dan 1 kes kategori 5. Antara daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut.
Mengenai kampaun pula, Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengeluarkan sebanyak 8 notis di Kuching dan 7 kampaun di Bintulu atas kesalahan tidak mencatat kehadiran maupun mengimbas kod QR MySejahtera sebelum memasuki premis serta pemilik premis gagal memaparkan had pelanggan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh ditapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Terus patuhi SOP dan pastikan anda mengambil dos vaksin penggalak bagi meningkatkan imuniti badan. Salam UKAS.